Saya memang layak pun dihina. Saya memang layak dikecam. Bahkan kalau manusia tahu hakikat aib saya, hakikat diri saya, keburukan saya lebih layak dikecam lebih daripada tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Asma binti Harun mengucapkan selamat datang ke rumah kami, dan ini adalah anak-anak perempuan. Nanti kita akan jumpa anak lelaki. Jadi jom jemput masuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 3 amalan yang biasa dilakukan. Ini pun diajarkan oleh guru-guru. Untuk proses supaya apa yang kita sampaikan itu sampai pada hati yang mendengar, kita mesti menyampaikan daripada hati kita. Jadi apa yang kita perlu buat adalah, yang pertama, perbanyakkan istighfar. Dalam perjalanan tu banyakkan istighfar. Sebelum menyampaikan kuliah, walaupun dalam waktu yang suntuk, istighfar. Mohon ampun dengan Allah, bersihkan hati sendiri dulu. Sebab boleh jadi dalam penyampaian itu nanti akan diuji dengan perasaan riak, ujub, sum'ah, ingin dipuji dan sebagainya. Ataupun mungkin diuji dengan perasaan letih, malas, ataupun kecewa dengan melihat reaksi penonton dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi itu yang pertama, istighfar. Yang kedua iaitu doa, yang mana Nabi Musa AS berdoa kepada Allah ketika Allah perintahkan Nabi Musa AS pergi menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Lalu Nabi Musa berdoa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku agar mereka memahami apa yang aku perkatakan. Jadi ini satu doa yang sangat powerful, yang sangat hebat tuan-puan sekalian. Sebab sebelum kita menyampaikan sesuatu kebaikan, kita kena lapang dada kita dulu. Dan kita mohon bantuan Allah untuk permudahkan dan lancarkan lidah kita. Masya Allah. Yang ketiga tuan-puan sekalian, iaitu satu doa yang diajarkan oleh Nabi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, alhimni rushdi. Berikanlah kepadaku ilham yang jelas, ilham yang lurus. Wa a'idhni min syarri nafsi, dan aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah, lindungilah diriku daripada kejahatan hawa nafsuku. Jadi tuan-puan sekalian, kita mohon perlindungan daripada Allah daripada kejahatan, keburukan sifat kita dalam menyampaikan, beremosi, menyampaikan mengikut nafsu dan sebagainya, dan mohon Allah lindung daripada perkataan-perkataan yang tidak benar. Subhanallah, alhamdulillah. Susur galur melalui ibu, itu ramainya di kalangan pendakwah, alim ulama. Antaranya adalah moyang, iaitu Tuan Guru Datuk Haji Abbas. Tuan Guru Datuk Haji Abbas merupakan pengasas kepada sekolah agama Tuk Jirin yang sekarang diberi nama Sekolah Tuan Guru Datuk Haji Abbas. Beliau juga adalah tokoh ulama Terengganu lah. Kemudian atuk iaitu Ustaz Awang Abu Bakar, ataupun diberi gelaran Ustaz Wajidin ataupun Ustaz Awang Tuku Besi. Beliau juga pengasas sekolah yang dikenali di Terengganu, dan juga kepada gerak kerja dakwah penceramah bebas. Lepas tu ayah kiranya macam menantulah kan, atuk juga ada kebolehan dan kekuatan ataupun semangat dakwah tu yang sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi jalur melalui emak tu dan juga ayah, alhamdulillah. Jadi persekitaran ni saya dibesarkan daripada kecil melihat atuk, moyang, ayah berceramah, berdakwah. Menanam minat dan kesungguhan saya. Memang ada impian tu dan semula jadi pada kecil, satu hari nak jadi pendakwah, satu hari nak menyampaikan ilmu, untuk nak berceramah dan sebagainya. Jadi subhanallah, itulah pengaruh keluarga ni sebenarnya kita boleh lihat menjadi satu teras yang utamalah kepada kejayaan seseorang. Masya Allah. Subhanallah, sebenarnya bersedia. Jawapannya adalah sebenarnya memang dah bersedia. Bila kita kupas sesuatu yang sensitif, yang sedang tular, lagi-lagi berkaitan dengan orang yang ada pengaruh juga, ataupun pihak-pihak, bukan individu ataupun pihak-pihak, maka memang kita akan bersedia untuk menghadapi follower mereka. Maksudnya soalannya, kita kena bersedia untuk
menambah musuh. Tapi kita tak menganggap mereka itu musuh. Jadi kita tahu macam mana mereka akan memberi reaksi. Jadi kecaman tu, tuan-puan sekalian, saya mengambil kata-kata Imam Syafi'i, jadilah kamu seperti kayu gaharu yang mana bila dibakar dia lagi wangi, bila dibakar makin wangi. Jadi saya menganggap kecaman ataupun kejian hinaan tu ibarat mereka sedang membakar dan saya akan jadi semakin mewangi. Maksudnya saya kena balas dengan cara yang baik, saya kena memberi reaksi yang baik dan saya terus memberikan kebaikan. Sebab kadang-kadang saya kena akui juga ada kesilapan saya juga dalam menegur, dalam menyampaikan. Dan mungkin kaedah penyampaian itu tidak sampai. Jadi boleh jadi salah faham. Kerana mengakui hakikat itulah saya perlu mengawal diri, memberi reaksi kepada kecaman, hinaan dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kecaman, hinaan tu betul, saya kena terima, saya kena muhasabah diri. Dan jika ia tidak benar, maka kita minta ampun pada Allah. Semoga Allah ampuni kecaman orang-orang yang mengecam tersebut. Dan begitulah saya terus bertahan di dunia dakwah yang tidak menjanjikan pujian, ia lebih banyak cacian, kejian dan sebagainya. Masya Allah. Penjual agama, penunggang agama, hubu syurah, sukakan kemasyuran, suka tunggang isu-isu viral sebab nak kekal supaya dia tu diperkatakan sentiasa trending. Lepas tu wanita yang menjadi punca kepada fitnah, dan kadang-kadang kecaman ni kalau datang daripada orang yang kurang akal kita kata ataupun kurang ilmu, kita rasa macam okey, tapi bila kadang datang daripada golongan ilmuwan, dia agak berat lah, jadi dia akan beri kesan yang lama. Tipu kalau saya kata bila kena kecam dan saya terbaca kecaman ataupun benda tu sampai dalam bentuk video, saya tak koyak orang kata kan, saya tak down. Saya manusia biasa, perempuan pula tu memang down, memang fikir, memang terasa. Tetapi saya cepat bangun, cepat bangkit. 10 kali jatuh, 11 kali bangkit. Kan, 10 kali terduduk, 11 kali tak berhenti bangun kembali. Walaupun kadang-kadang rasa macam cukuplah nak fokus pada anak pula. Rasa macam kadang-kadang mari rasa perasaan tu fokus pada keluarga lah, semua benda yang Allah bagi dah cukup, sekarang fokus. Tapi setiap kali saya berniat macam begitu, lebih kurang begitu sebab merajuk, setiap kali itulah Allah akan tunjukkan. Allah akan tunjukkan keputusan itu salah. Allah beri ujian. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, siapa yang menghadapi ujian kecaman, siapa yang menghadapi ujian kebencian, hinaan manusia, saya kan, motivasi saya cakap macam ni, saya memang layak pun dihina, saya memang layak dikecam. Bahkan kalau manusia tahu hakikat aib saya, hakikat diri saya, keburukan saya lebih layak dikecam lebih daripada tu. Subhanallah, apabila kita menyebut tentang perlunya umat Islam ini mengukuhkan ekonomi, jadi itulah juga yang kami usahakan. Subhanallah, di bawah sebenarnya saya juga adalah CEO kepada beberapa buah syarikat. Subhanallah, saya juga diberi amanah sebagai pengasas dan juga penaung kepada Yayasan Al-Hijrah, yang mana di bawah Yayasan Al-Hijrah ni ada beberapa projek yang giat dijalankan, antaranya Hijrah Village, perkampungan Al-Hijrah di atas tanah seluas 42 ekar yang akan membangunkan sistem yang holistik, community yang sustain dari sudut ekonomi, pembangunan fizikal, mental, emosi. Di situ adanya pusat pendidikan, insya-Allah dibangunkan di situ banyak mini-mini kilang, agrotourism, peternakan, pertanian, perikanan dan pelbagai lagi. Mewujudkan satu komuniti masyarakat yang kitarannya di dalam itu, ekonomi segala keperluan boleh dapati daripada situ. Jadi akan dibinalah lebih kurang 300 ke 400 buah rumah kediaman di sana. Lepas tu dalam tu jugalah akan dibangunkan sekolah rendah, sekolah menengah, kalau boleh sampai college, daripada klinik sampai hospital, macam satu komuniti yang lengkap lah. Jadi itu di bawah Yayasan Hijrah. Saya juga adalah pengasas dan penaung kepada NGO Sahabat Amal Care. Jadi gerak kerja untuk misi-misi kemanusiaan, misi bencana sebenarnya sentiasa giat setiap hari berjalan. Sebab kita ada aktivis yang aktif di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, dan aktivis yang kita berhubung dengan luar negara. Subhanallah, Alhamdulillah. Ini adalah insan istimewa dalam hidup saya yang Allah kurniakan 17 tahun yang lepas. Masya Allah.
seorang lelaki yang sudi menjadikan saya sebagai suri hidupnya dan ibu kepada anak-anaknya yang diberi nama Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Umur 20 berapa ya? Umurnya 42 tahun ni. Masya Allah, 42. Kami beza 3 tahun. Saya 39 dan encik suami 42. 40 tahun 3 bulan. Oh, 40 tahun 3 bulan 7 hari. Yelah tu. Betul lah? Betul. Betul lah? Bulan 5, bulan 8, 3 bulan. Betul. Baik. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, daripada perkahwinan yang dibina pada 6 hari bulan 11 2005, Allah mengurniakan kepada kami seramai 7 orang anak, 3 lelaki, 4 perempuan. Subhanallah, soalan ni saya kena jawab dengan jujur. Alhamdulillah, sebenarnya dalam pengurusan keluarga dan anak-anak, suami lebih banyak mainkan peranan. Walaupun saat suami sangat sibuk ketika bertugas menjadi pensyarah sebelum ini, selama 16 tahun beliau seorang pensyarah di sebuah universiti, tapi dalam bab pengurusan anak-anak, sebenarnya beliau lebih daripada saya. Antara sebabnya, encik suami selalu bagi tahu beliau telah redha dan mewakafkan saya dalam dunia dakwah. Contohnya, kalau sebelum ni kan, sebelum situasi hari ni, peringkat awal-awal saya terlibat dengan dakwah, kadang-kadang dalam satu hari 5 lokasi ceramah. 4 lokasi tu memang biasa. Kadang-kadang sampai 5. Dan ada waktunya saya yang tinggalkan encik suami dengan anak-anak 3 hari 2 malam. Saya bergerak dengan tim 4 hari 3 malam. Kadang pernah pergi keluar negara. Dan suami akan jaga anak A to Z seorang-seorang 7 orang. Dengan kerjasama yang sangat luar biasa daripada encik suami. Kerana kami saling memahami tanggungjawab masing-masing. Apabila kita letak rules, no gadget. Anak-anak pun tak ada gadget, kita juga mengehad sangat gadget tu di depan anak-anak. Kalau ada urgent sangat, kita gunakan dalam bilik tanpa anak tengok. Selesai kerja kita keluar. Bahkan anak-anak dah terbiasa bila dia tengok kita pegang phone, yang kecil pun dah pandai. Umi pegang phone, Umi main phone, Umi letak phone, macam tu. Walaupun yang kecil 3 tahun, yang 5 tahun. Bila mana kita memahami pasangan, kita cuba membantu pasangan kita dalam pelbagai sudut lah. Antara yang kita mampu buat adalah kita mengawal gadget. Kemudian kita manfaatkan masa dengan bersama-sama ke surau atau masjid. Dan alhamdulillah seronok bila mana bersama-sama dengan mereka ketika subuh ke, ketika maghrib ke, dengan berbasikal. Ya, semua berbasikal. Seronok. Dia pun sampai ke sana jumpa kawan-kawan dia pun seronok. Jadi terikat ke masjid, ke surau ni melatih mereka berdisiplin lah. Siapa yang patut yang pertama bangun dalam sebuah keluarga? Pagi-pagi tu siapa yang patut bangun dulu? Ustazah sebenarnya. Saya. Sebab? Ustazah lebih berilmu. Oh, saya isteri. Suami yang lebih utama lah, insyaAllah. Sebab apa? Kita ikut apa? Ikut Rasulullahnya. Rasulullah mengejutkan ahli keluarganya, termasuk menantu dia. Saidina Ali pun dia kejutkan untuk bangun qiyamul lail. Jadi insyaAllah, jadi benda tu kena belajar lah. Dan saya sendiri pun kena belajar juga daripada kisah-kisah Rasulullah yang menarik lah terhadap kasih sayangnya kepada keluarganya. Ya, kena istiqamah. Cik pernah tak rasa macam rimas? Ujian dan cabaran rimas. Dia macam ni tau. Kita yang diberi tumpuan, kita tak rasa rimas tu. Sebab orang tegur ini. Tapi yang menunggu, suami anak yang tunggu, jalan depan sikit kan berhenti lagi. Nak makan, tak dapat nak makan. Kejap orang ambil gambar kat belakang, kejap orang datang salam. Itu antara cabaran sebab privacy ni benda yang mahal sebenarnya. Benda yang sangat mahal yang dah kami korbankan. Pengorbanan itu melibatkan suami dan anak-anak. Bila kita bercakap tentang privacy ni, memang betul lah kita punya masa bersama keluarga itu jadi terhad. Okay? Kita nak ke sana, ke sini tu memang kita memikirkan apa yang kita akan hadapi. Kita boleh jangka apa yang kita hadapi. Jadi satunya, macam Ustaz kata, kita cuba berlapang dada. Kita belajar untuk berlapang dada. Belajar untuk berlapang dada macam mana? Kita katakan sebagaimana Ustaz sudah sebut, hari ini kita raikan orang, kita menggembirakan orang, insya-Allah esok-esok Allah menggembirakan kita pula dalam keadaan kita tak jangka pun. Dan kita kena berterima kasih juga lah sebab kita diberi peluang dan kita ada kelebihan hari ini disebabkan ramai yang mengikuti, yang menyokong perjuangannya lah. Kalau tanpa mereka pun kita tidak boleh sejauh ini. Betul. Jadi lama-lama kita mikir secara positif, lama-lama kita boleh terima secara perlahan, dan kefahaman itu juga perlu
sentiasa difahamkan kepada anak-anak. Betul. Jadi bila sama-sama faham, walaupun memakan masa, insya-Allah lah boleh terima lah. Sekarang pun saya rasa saya boleh senyum, kadang-kadang boleh senyum juga lah. Yeah. Orang ambil gambar, kadang-kadang kita sambil perlu ambil gambar pun ada juga berlaku. Ambil gambar walaupun terhenti-henti. Cuma time-time nak makan, nak sampai ke mulut tu, memang kita fikirlah, bagilah ustazah makan dulu. Ya, sebab memang biasa kebanyakan tempat makan, ustazah takkan makan banyak. Di mana-mana restoran ataupun di mana tempat ceramah pun, pergi ceramah, makan tu benda yang sangat penting untuk tenaga kan, menceramah, tapi tak dapat makanan yang secukupnya untuk ceramah. Jadi kadang-kadang sampai separuh jalan ceramah dah lapar-lapar, sampai dah hilang tenaga, kemudian kata apa? Hypo dan sebagainya. Jadi kalaulah mereka faham, alhamdulillah. Tapi jika mereka tak faham, rasa bersalah dalam hati tu sebab kena pastikan makan tapi tak dapat makan. Jadi benda tu sangat penting. Dia sering juga kadang-kadang nak makan pun terhalang dan sebagainya. Kalaulah lepas makan bergambar tak ada masalah. Janji ustazah makan sepuasnya dulu, barulah kita bergambar, tak ada masalah. Ini cabaran-cabaran ni. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tu kualiti time bersama keluarga tu yang kita titik beratkan kan. Jadi kita terpaksa mencari satu tempat yang privacy, shopping komplek yang privacy, ke mana-mana yang privacy. Bukan kata nak berlindung, tapi terpaksa berlindung juga untuk menjaga hubungan keluarga tu. Sebab di sinilah permulaannya. Kalau kuat keluarga kita, maka kuatlah perjuangan ini. Kalau lemah keluarga kita, dia akan jadi lemah di luar sana. Cuma samalah dengan orang lain pun, permulaan suami isteri tu bermula pada pagi dengan suatu pasangan tu. Kalau dengan pasangan datang kerja, dengan pasangan kita dah ada mood yang negatif ataupun ada pertengkaran, perselisihan, dia akan efek seluruh hari dia. Sehinggalah kita minta maaf antara satu sama lain, selesai, barulah tenang. Betul. Jadi itulah yang kita perlu fikirkan. Jadi insya-Allah lah kita belajar menerima dan kita belajar untuk memberi, kerana kehidupan kita lebih pada memberi daripada menerima. Dakwah yang dimulakan lebih kurang 5 tahun yang lepas dimulakan dengan secara yang serius, sehingga encik suami minta saya berhenti kerja, dan sebenarnya disokong oleh ibu dan ayah juga, melepaskan satu jawatan yang sangat disayangi di JAKIM dan di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Masa tu menjawat jawatan sebagai penolong pengarah Pegawai Awal Islam. Jadi setelah 9 tahun ya, akhirnya bila merasakan bahawasanya dunia dakwah memerlukan tumpuan dan keputusan yang besar dibuat. Bukan mudah ya, kita dah stabil, kita dah ada gaji tetap, kita dah ada fokus, kita dah ada pangkat dan sebagainya, nak lepaskan. Tetapi melepaskan sesuatu yang disayang untuk perkara yang lebih disayangi, maka itulah yang dibuat langkah pertama. Selepas itu, Masya Allah, encik suami bagi support yang sangat terbaik menyusun atur gerak kerja dakwah. Daripada seorang, tambah-tambah sekarang ni tim kita lebih kurang dalam 150 orang. Saya nak sebutkan untuk 5 tahun atau 10 tahun akan datang, hajatnya, impian kita adalah supaya bukan saya, Ustazah Asma melahirkan lebih ramai lagi Ustazah Asma, ataupun melahirkan ramai lagi para pendakwah. Dan itu telah dibentuk daripada sekarang secara sistematik. Di kalangan tim, kita dah melatih hari demi hari. Di kalangan staf yang ada kemampuan dari sudut ilmu dan penyampaian untuk menyampaikan di media sosial. Dan saya sendiri memang mengambil inisiatif untuk melatih mereka, menegur cara penyampaian, membentuk karakter dan sebagainya. Sebab saya kata satu masa saya akan semakin tua, kudrat saya semakin ni, tapi kamu generasi muda yang akan mengambil alih. Jadi mereka yang selalu bersama dengan saya. Sebab itu tim penyelidikan ada lebih kurang 10 orang, tim media, tim dakwah ada lebih kurang 20 orang. Jadi di situlah sebenarnya saya mengharapkan akan lahirnya pelapis-pelapis untuk jangka masa yang panjang untuk meneruskan dakwah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dan saya juga berharap saya mati di jalan dakwah, sama dengan suami, sama dengan anak-anak. Maksudnya saat nafas akhir itu ada dalam keadaan menyampaikan dakwah. Kami tidak ada langsung plan, mungkin umur 50 kita rehat lah, umur 50 kita pencen lah. Sebenarnya tak pernah sebut plan begitu. Kalau orang tanya apa plan, bukan 5 tahun sampai akhir hayat, adalah dalam usaha dakwah yang tidak henti. Tuan-puan sekalian, ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ini hadis yang sahih, dan ini antara menjadi motivasi kami kalau baca hadis ini rasa sebab Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang alim, orang yang berilmu itu dengan abid, orang yang kuat ibadah,
ibarat seperti perumpamaan saya Rasulullah beritahu perumpamaan Nabi dengan orang yang paling rendah di kalangan kamu. Jauh sangat beza ya. Sebab orang kuat ibadah ramai sebenarnya. Banyak zikir, banyak solat, banyak puasa. Tapi kuat ibadah ni untuk diri sendiri. Manakala orang alim ni, dan Nabi menyambung lagi hadisnya, Nabi menyebut sesungguhnya orang alim itu didoakan oleh para malaikat, oleh binatang-binatang, ikan-ikan di lautan, sehinggakan serangga-serangga, maksud seluruh makhluk mendoakan kebaikan untuk orang yang memberikan kebaikan, yang memberikan ilmu pengetahuan. Tuan-puan sekalian, sebab itulah sebenarnya ujian jadi pendakwah ni, penyampai ilmu ni berat, dikecam, dihina, difitnah, dengan dia ada pihak yang yang konsisten mencari salah, nak supaya kita berhenti dan melemahkan. Tidak ada istilah pencen, rehat, nak berhenti, bila nak slow down. Orang tanya Ustazah nak slow down bila? Sekarang ni macam ni sangat, hanya Allah. Berhenti kerana Allah saja. Kerana Rasulullah, berhenti kerana nafas sudah ataupun kudrat dah tak ada. Jadi itulah dia, Masya Allah. Mudah-mudahan legasi dakwah ini akan berkembang lebih tersusun, lebih sistematik, lebih dinamik. Masya Allah, Alhamdulillah. Teruskanlah berdakwah selagi mana kefahaman kita bahawa dakwah itu adalah satu kewajipan. Jadi kita tidak boleh berhenti kerana manusia, tidak boleh berhenti kerana kata-kata manusia, dan tidak boleh berhenti kerana halangan, cabaran sepanjang jalan. Teruskan sehingga kita sudah tidak berdaya dah. Jadi satu. Yang keduanya adalah kita kena selalu ikhlas. Ikhlas benda yang mahal. Ikhlas dah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas juga akan sentiasa diuji. Diuji di awal dia, diuji pertengahannya, diuji di akhirnya. Seandainya akhir tu ikhlas, insya-Allah itulah yang kita boleh rasa lega, boleh rasa tenang, sebab keikhlasan itu yang paling mahal akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa di awal dah tak mampu nak ikhlas, di pertengahan tak mampu nak ikhlas kerana pujian manusia, kerana habuan dunia dan sebagainya, maka kita boleh rasa dah kita berjuang kerana manusia, kerana pujian, kerana habuan dan sebagainya. InsyaAllah, moga-moga kan doakan keikhlasan itu sentiasa bersama-sama dalam hati Ustazah untuk menyampaikan, dan insya-Allah benda itu bertahan sampai bila-bila. Sebab benda itulah guideline, satu pertalian di antara kita dan Tuhan. Kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sumber kekuatan. Kalau kita buat kerana manusia, sedikit ujian pun kita dah gugur. Masya Allah, Alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, ini antara aktiviti anak-anak, iaitu mereka memelihara kura-kura ni daripada kecil, baby kura-kura sampai besar. Ini antara yang besar. Okey, anak-anak kami ni, Masya Allah, tak apa. Disebabkan mereka ni tak main gadget, memang masing-masing tak ada gadget. Pada usia ni perlu banyak belajar daripada alam, belajar menguruskan diri sendiri, melakukan kerja-kerja rumah, rutin harian dan fokus kepada menuntut ilmu. Jadi Alhamdulillah, masing-masing kami cuba tanya apa yang mereka nak isi masa dengan hobi apa. Jadi ada yang minta nak kura-kura. Kura-kura ni lelaki, ini geng lelaki dengan ayah dia, kura-kura dan juga arnab. Nanti kita akan tengok arnab. Jadi arnab, kalau yang pakar, yang mahir, sampai arnab tu nak dikahwinkan, lepas tu nak mengandung, sampai arnab tu bersalin, semua diuruskan oleh bidan ni. Akan bila masuk wad, semua bidan ni tahu. Nanti dia akan bagi tahu. Jadi arnab dengan kura-kura adalah hobi, aktiviti anak lelaki. Yang perempuan pula dua. Kucing, hamster, kemudian satu lagi ikan. Masya Allah. Balik rumah kadang tu anak-anak dia tak cari lagi, tak jumpa. Sampai je rumah, arnab dulu bawa anak. Subhanallah, ucapan saya buat encik suami yang tercinta, terima kasih di atas keredaan encik terhadap saya, kerana redha seorang suami terhadap isteri itu adalah suatu yang paling mahal, yang menjadi asbab seorang isteri itu masuk syurga adalah antaranya melalui jalan redha seorang suami.
Dan bila Encik selalu sebut perkataan redha pada saya, Abang redha, itulah antara perkataan ataupun azimat yang paling mahal dalam hidup saya. Dan saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kerana Encik telah melucutkan banyak hak Encik sebagai seorang suami. Encik merendahkan ego dengan sangat rendah bila Encik melepaskan saya dalam keadaan saya tidak mampu menjalankan tanggungjawab sebagai isteri dengan sebaiknya. Masya Allah, saya tahu suami suka saya masak apa, tapi dia korbankan hak dia tu. Sebab bila tahu isteri dia penat, kadang saya nak masak kata tak yalah, rehat je, penat. Saya ucap terima kasih di atas segala pengorbanan dan kefahaman. Hanya Allah saja yang berhak membalasnya, dan semua kena maklum. Sama-sama berkorban. Di sebalik saya sebenarnya hakikatnya orang yang lebih banyak pahala adalah Encik suami. Sebab saya tak akan mampu keluar, saya tak mampu buat apa saja melainkan redha suami, sokongan suami. Dan saya diuji dengan mungkin riak, dengan perasaan-perasaan tu. Tapi orang yang di belakang ni, dia lebih selamat. Dan boleh jadi Encik lah yang diterima Allah segala amal. Dan Encik kena bantu saya untuk tarik sama ke syurga bersama dengan anak-anak.